Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, kita syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah buat selama-lamanya kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kita diberikan oleh Allah petunjuk dan Allah membimbing kita untuk kita sama-sama pada malam ini berada dalam majlis ilmu yang mana kita akan menambahkan pengetahuan kita, mengukuhkan pemahaman kita berkenaan dengan ayat-ayat yang berkisarkan, yang bertemakan kepada ayat-ayat berbentuk permisalan ataupun perumpamaan. Okey, malam ni apa yang kita nak pelajari? Maka untuk mengetahuinya dengan lebih jelas, izinkan saya memaparkan senarai semak yang telah pun kita sediakan untuk dirujuk pada setiap kali kelas ini berlangsung. Okey, kalau tuan-tuan lihat di skrin Zoom yang saya sedang paparkan ini, kita sebenarnya alhamdulillah dengan rahmat dari Allah, kita dah sampai perumpamaan yang ke-13. Okey. Yang ke-13 ini kita telah pelajari pada minggu lepas. Kan? Yang dia dah sampai pada minggu lepas. Jadi malam ini apa yang kita nak pelajari, kita masih lagi mempelajari surah Al-An'am. Okey, surah yang ke-6, ayat nombor 125. Ayat ini ia berada pada muka surat 144. Ayat 125 ni tuan-tuan, dia berada pada baris yang pertama kan. Baris yang pertama, baris kedua sampai baris yang kelima tak silap saya. Muka surat 125 muka surat 144 di dalam Al-Quran. Jadi sesiapa yang ada Quran, Quran terjemahan sebaik-baiknya sebab kita nak fahamkan ayatnya, maka bolehlah membuka ayat muka surat 144. Okey, jika tuan-tuan dan puan sudah pun bersedia, maka kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu, kemudian kita akan sama-sama melihat terjemahan kepada ayat, kemudian baru kita akan mengulas ayat tersebut berdasarkan kepada ulasan yang dikemukakan oleh para ramai ulama tafsir. Baik, untuk memudahkan pembelajaran pada malam ini, saya akan paparkan ayat Quran yang mana ayat Quran itu kita boleh ambil dia di dalam legasi.quran.com. Okey, saya sedang paparkan sekarang ayat yang ke-125. Okey, tuan-tuan, kalau tak dapat melihat Quran di hadapan ataupun mungkin tuan-tuan tiada Quran di tangan tuan-tuan dan puan, tak apa, tuan-tuan boleh
melihat di skrin Zoom ini, saya sedang paparkan surah Al-An'am ayat yang ke-125. Okay. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Okay. Ayat ini membawa arti, jika kita merujuk kepada terjemahan ayat, faman, maka sesiapa, yuridillahu, yang Allah mengkehendaki, ayyahdiyahu, untuk memberi kepadanya hidayah, iaitu petunjuk. Yashrah sadrahu, nescaya ia, iaitu Allah, akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Okay. Kemudian Allah sebut kumpulan manusia yang kedua, wamai yurida, dan sesiapa yang Allah mengkehendaki, ayyudhillahu, untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu, nescaya Allah akan menjadikan dada orang yang Allah sesatkan itu dhayiqan, sempit, harajan, sesempit-sempitnya. Okey. Sempitnya dada orang yang Allah sesatkan dia, bagaimana sempitnya dada, sesempit-sempitnya, Allah mengatakan ka, seolah-olah, ataupun seperti, ataupun seumpama, annama yassa'adu, dia sedang berusaha untuk mendaki naik fis sama, ke langit. Inilah perumpamaan yang Allah nak datangkan tentang siapa? Tentang manusia yang Allah sempitkan dadanya sesempit-sempitnya, seolah-olah macam dia mendaki tempat yang tinggi, lagi tinggi sampai ke langit. Maka dadanya akan bertambah sesak. Lepas tu Allah menerangkan, kadzalika, demikianlah, yaj'alullahu, Allah telah menimpakan, telah menjadikan, ar-rijsa, iaitu azab ataupun kecelakaan, kepada siapa? 'alal ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak mahu beriman. Okey. Ayat 125 ini, kalau kita baca sepintas lalu, kan, kita baca sekali lalu, kita mengetahui ada dua jenis manusia. Satu, manusia yang Allah lapangkan dadanya. Satu lagi manusia yang Allah sempitkan dadanya. Okey, sempit dadanya bukan sempit sikit, tapi sempit sesempit-sempitnya. Okey. Okey. Kemudian manusia yang Allah Ta'ala sempitkan dadanya ini, kita tahu ada dua kumpulan, kan? Satu yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Satu lagi yang Allah sempitkan dadanya sesempit-sempitnya. Okey. Manusia yang Allah lapangkan dadanya itu,
Manusia itu adalah manusia yang Allah memberikan hidayah kepada dia. Manakala manusia yang sempit dadanya itu adalah manusia yang Allah tak beri hidayah kepadanya, tak memberi petunjuk kepadanya, maka ia apabila tak dapat petunjuk, maka ia berada dalam keadaan orang yang kesesatan. Sebab dia tak dapat petunjuk. Dia tak ditunjukkan ke mana nak pergi, apa yang perlu buat. Jadi orang yang tak dapat petunjuk, dia tak ditunjukkan pada jalan yang benar, jalan yang lurus, maka dia akan sesatlah. Sebab dia tak tahu nak gimana ni sebenarnya. Nak buat apa ni? Sebab dia tak dapat petunjuk. Okey. Ini adalah penerangan ringkas tentang dua kumpulan lah. Maksudnya kita boleh kata dalam ayat ini Allah nak sebut tentang orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk menerima iman, untuk buat kebaikan. Mereka ni sebenarnya adalah orang yang Allah bagi hidayah pada dia. Okay. Manakala orang yang Allah tak bagi hidayah pada dia, Allah sesatkan dia, dia dadanya akan merasa sempit sangat. Susah sangat untuk dia untuk dia menerima iman, menerima keyakinan, untuk dia menerima Islam, untuk dia mengesahkan Allah. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima ajaran Islam tu. Dia tak boleh terima Islam pada dia tu. Sebab apa? Sebab dadanya sempit sangat. Tak ada ruang dah. Sempit sangat. So sesaknya dada itu umpama seperti orang yang mendaki, naik ke tempat yang tinggi. Kenapa sebut sampai ke langit? Inilah di antara ilmu sains yang kita boleh pelajari. Kita kan sedia maklum, lagi tinggi kita naik, lagi kurang oksigen kita. Kan? Orang yang naik sampai ke angkasa, maka lagi kurang oksigennya. Lagi tinggi, lagi rasa sempit dadanya. Lagi tinggi, lagi sempit dadanya. Itu yang Allah kata umpama orang yang nak mendaki naik ke langit. Inilah perumpamaan bagi manusia yang Allah tidak memberikan kepadanya hidayah. Okey, manusia yang Allah tak bagi kepadanya hidayah ini, petunjuk ini, mereka itu Allah akan timpakan rijsa. Rijsa dekat sini boleh ditafsirkan azab, boleh ditafsirkan dosa, boleh ditafsirkan laknat. Dia ada pelbagai pentafsiran. Okey, siapa yang dapat azab tu? Orang yang tidak beriman. Siapa orang yang tak beriman tu? Orang yang Allah telah memberikan dia kesesatan tadi itulah. Okey. Ayat ini tuan-tuan, ayat ini untuk memastikan kita tidaklah salah faham dari sudut Allah menyesatkan, Allah beri. Seolah-olah kalau kita faham seperti ini, seperti kita tengok Allah ni dia pilih kasih ke? Kenapa dia bagi orang ni hidayah? Kenapa orang lain Allah sesatkan? Sebab kalau kita baca ayat tu secara direct, memang kita jumpa Allah kehendaki untuk beri hidayah, Allah kehendaki untuk menyesatkannya. Kan? Ini bermakna hidayah di tangan Allah. Betul tak? Hidayah berada di bawah kekuasaan Allah. Allah sumber kepada mendapat hidayah. Okey. Untuk memahamkan lagi ayat 125 ni, tuan-tuan dan puan-puan kena baca ayat sebelumnya, iaitu ayat nombor 124. Kalau tuan-tuan baca ayat 124, tuan-tuan akan mendapat maklumat rupa-rupanya bukan Allah tak bagi peluang kepada manusia yang tak beriman tu. Allah bagi peluang sebenarnya. Sebab itu Allah hantar Rasul. Maknanya Allah bagi ruang, peluang untuk dapat hidayah. Untuk diberi petunjuk. Kan, betul tak? Sebab tu hantar Rasul.
supaya Rasul itu menunjukkan mana jalan yang lurus. Betul tak? Allah sebenarnya bagi peluang kepada semua manusia untuk mengenal Allah, mengenal Islam, sebab Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran untuk semua. Al-Quran dah. Quran itu kan sebagai petunjuk, huda, sebagai petunjuk, Quran itu telah tunjukkan kita apa yang patut buat, apa yang tak patut buat. Kenal Allah bagaimana. Quran, Allah dah memberikan, telah menurunkan kitab. Okey, kena faham dekat situ. Kalau kita baca ayat 124, sebelum Allah nak datangkan perumpamaan tadi itu, kalau kita baca ayat 124, terbukti sebenarnya manusia jadi kafir ni, mereka yang pilih untuk menjadi kafir. Kenapa kita kata macam tu? Sebab Allah dah hantar Rasul. Kenapa tak nak ikut cakap Rasul? Kenapa tak dengar wahyu? Kenapa tak cuba analisis dia, fikirkan apa yang Rasul sampaikan, apa yang wahyu katakan? Sebab itu dekat ayat 124, kalau kita baca ayat dia, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idza ja'atuhum ayatun, dan apabila datang kepada mereka suatu keterangan. Ayatun tu maksudnya satu tanda, satu bukti, satu ayat. Allah kata, kalau sampai dekat dia orang satu ayat, satu tanda, bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah, yang layak diminta tolong, yang Tuhan itulah yang boleh memberikan manfaat, yang boleh bagikan rezeki, kan? Kalau Allah datang satu tanda pada mereka, mereka kata apa? Mereka jawab apa? Lan qalu lan nu'mina. Kami sama sekali tidak mahu beriman. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Mereka kata, sehinggalah kami juga diberikan wahyu sama seperti yang diberikan kepada pesuruh-pesuruh Allah. Orang-orang kafir musyrikin ni, terutama di kalangan pembesar-pembesar musyrikin ni, mereka ni sebenarnya ada je alasan dia untuk tidak mahu menerima Islam. Ada je alasan dia untuk menolak apa saja keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui ayat-ayat Quran. Jadi kalau kita baca pada ayat 124 tu, mereka kata apa? Mereka seperti, sebenarnya mereka tak nak beriman. Mereka tak nak dengar. Tak nak dengar lah cakap Muhammad ni. Jadi cara mereka nak tolak tu, mereka buat analogi macam ni. Dia kata, kalau nak suruh kami dengar, nak suruh kami ikut, lantik kami macam Muhammad tu. Lantik kami jadi Rasul-Rasul Allah. Tak acilah Muhammad seorang yang dilantik jadi Rasul. Kenapa kami tak boleh? Muhammad manusia, kami manusia juga. Kenapa pilih Muhammad sebagai pesuruh Allah? Bukan kami. Jadi kalau nak kami beriman, lantik kami menjadi apa? Lantik kami menjadi seperti Rasul-Rasul Allah yang dapat wahyu. Nah, itu ayat 124. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala menegur mereka. Allah Subhanahu Wa Taala membangkang alasan itu, yang mana Allah kata, Allah menyebutkan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu di mana dan kepada siapa dia nak berikan jawatan Rasul. Faham tak? Maknanya kalau Allah dah pilih Rasul tu, mestilah ada sebab dia, mestilah itu yang terbaik. Okey. Kemudian Allah bagi tahu lagi. Sayusibu alladhina ajramu sagharun indallahi wa azabun syadidun bima kanu yamkurun. Allah kata orang yang buat alasan macam tu ni, tak nak beriman ni kan, macam-macam alasan dia bagi ni,
Jadi Allah kata orang-orang yang melakukan perbuatan yang salah itu, perbuatan yang berdosa itu akan mendapat kehinaan di sisi Allah dan akan mendapat azab siksa yang amat berat disebabkan perbuatan tipu daya yang mereka lakukan. Tipu daya tu jelah nak cari elah, buat alasan. Tak nak menerima kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Mereka membuat helah untuk menolak apa saja wahyu yang disampaikan kepada mereka. Itulah keterangan ayat nombor 124. Ayat 124 ni jelas menunjukkan kepada kita sebenarnya mereka telah pun diberikan petunjuk oleh Allah. Mereka dah dapat hidayah dah. Hidayah apa? Hidayah yang berbentuk diberikan penerangan. Penerangan tentang keesaan Allah, tentang apa? Tentang apa yang mereka perlu lakukan. Okey, tetapi siapa yang pilih untuk tidak ikut? Mereka lah yang pilih untuk tidak ikut sehingga mengemukakan pelbagai helah. Okey. Selepas ayat 124 ni, barulah Allah letakkan perumpamaan kepada mereka yang banyak sangat tadi buat alasan tadi tu kan. Ada je helah dia tu, Allah umpamakan mereka ini adalah orang yang Allah apa? Yudhillahu. Orang yang Allah sesatkan dia. Sesatkan dia ni maknanya kita jangan salah faham, bermaksud memang dari mula-mula lagi Allah dah sesatkan dia. Kita tahu ilmu Allah, memang Allah mengetahui ada orang sesat, ada orang tak sesat. Kan? Tapi Allah dia kata, sebenarnya yang memilih untuk diri sesat, orang itu sendiri. Kan? Kita dah sebut tadi. Jadi apa makna sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkan di sini maknanya Allah nak jadikan orang yang buat helah tadi tu, yang macam-macam buat alasan tadi tu, Allah sebenarnya tutup peluang untuk mereka mendapat hidayah. Maknanya ayat ni sebenarnya sesiapa yang Allah kehendaki dia jadi sesat tu, sebenarnya ayatnya Allah nak kata sesiapa yang Allah telah memilih, mengkehendaki dia ni memang takkan beriman ni, Allah akan jadikan dadanya sesak, sempit sesempit-sempitnya. Maknanya sempit sesempit-sempitnya maksudnya apa? Dada dia ni tak bersedia langsung untuk apa? Dia seperti mana? Seperti dia tutup dada dia ni. Kalau ditegur dia, kalau disampaikan kebenaran pada dia, dia tak nak. Dia tak nak. Dia rasa macam, tak boleh terima lah. Kan dada dia rasa sesak sangat, rasa sempit sangat. Jadi, itulah perumpamaan gambaran yang Allah nak kata bagi sesiapa yang memilih untuk tidak mahu beriman. Lepas tu Allah umpamakan dia punya sempit tu. Kan dia punya sempit tu seperti mana seperti dia paksa macam, kan kalau kita naik ni kan, macam dah tahu dada tu sempit, kan sepatutnya lapangkanlah tapi tak, dia nak daki lagi, dia nak mendaki lagi sampai ke langit. Sebab tu kalau kita tengok ayat yas'adu, kan ada sabdu tu, dekat sad ada sabdu menunjukkan bahawa betapa rumitnya, betapa sukarnya nak naik tempat yang tinggi. Kenapa tuan-tuan? Sebab sebenarnya dalam jiwa manusia ni, tak kira dia siapa, sebenarnya sudah ada nilai kefitrahan tu. Manusia ni sebenarnya, mereka telah dibekalkan oleh Allah dengan fitrah. Jadi dia macam berlawan tau. Dia macam sebenarnya Nabi cakap benar, Nabi cakap betul, selari dengan fitrah dia. Wahyu tu cakap benda yang betul, selari dengan fitrah dia. Tapi dia lawan. Dia lawan tu maksudnya, aku tak nak dengar lah, tak nak terima lah, kan?
dia dia sombong lah. Faham tak? Sehingga menjadikan dadanya rasa apa? Sempit. Kita kalau orang yang mudah dengar nasihat, betul tak? Orang yang mudah ditegur, dada dia lapang. Sebab tu kita kata kita kena berlapang dada ya dalam apa-apa isu kan. Contohnya orang tegur kita. Orang tegur kita, sebenarnya kita salah. Orang tegur kita, awak ni salah sebenarnya. So kalau dada kita lapang, kita buat apa? Kita terimalah teguran tu. Kan? Tapi kalau orang yang memang orang yang dadanya tak lapang, dadanya sempit ni kan, sesempit-sempit dia ni, dia tidak akan mahu menerima apa? Menerima teguran, menerima nasihat. Okey, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Saya harap tuan-tuan jelas, tapi ada lagi sedikit penerangan yang ingin saya sampaikan pada ayat ini. Okey, setakat ni boleh difahami tentang, maksudnya dari sudut makna ayat tu insya-Allah boleh difahami kan. Okey. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Pengajaran ini penting. Okey. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Dia daripada pengajaran tu akan membantu mengukuhkan lagi pemahaman tentang ayat 125. Okey. Pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil pada ayat 125 ini apa? Okey, yang pertama, saya kena tulislah. Okey, yang pertama adalah dalam ayat ini kita dapat mempelajari bahawasanya Allah itu mempunyai sifat berkehendak. Allah mempunyai sifat berkehendak. Berkehendak kat mana? Kita tengok kat mana berkehendak tu. Berkehendak tu dia dekat sinilah. Saya kat mana saya nak tulis, saya nak lukiskan sekejap. Oh, kejap ya. Saya nak berkehendak kat mana? Dekat sinilah. Nampak tak? Yuridi. Iaitu kat sinilah. Allah berkehendak. Allah mengkehendaki. Itulah pelajaran pertama. Pelajaran pertama kita dapat belajar bahawa Allah menetapkan, bagi tahu kepada kita bahawa Allah ini sebenarnya juga mempunyai sifat berkehendak. Allah berkehendak untuk memberikan hidayah ataupun Allah juga berkehendak untuk menyesatkan seseorang. Okey. Kemudian pada ayat yang sama juga kita dapat pelajari nombor 2, dia punya ibrah dia adalah sesungguhnya hidayah merupakan sesungguhnya petunjuk, iaitu hidayah, dan juga tak dapat hidayah ataupun dia sesat, ia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah ni boleh buat, Allah ni dia boleh Allah Taala boleh ubah manusia jadi baik dengan memberikan hidayah, ataupun Allah boleh buat manusia ini kekal di dalam kejahatan, di dalam kekafiran, di dalam kesyirikan. Sebab Allah Ta'ala ini memegang dua-dua tu. Macam kita kata, ayat mudahnya macam kita kata, setiap yang berlaku di alam ini semuanya di tangan Allah, bawah kekuasaan Allah. Betul tak? Allah boleh beri benda yang baik, Allah boleh datang benda yang buruk. Macam itulah hidayah adalah milik Allah. Begitu juga pintu kesesatan.
Sebab tu kalau orang yang Allah nak sesatkan ni tuan-tuan ya, kalau Allah nak sesatkan seorang ni, kita cakaplah apa pun, hantarlah guru hebat macam mana pun, bacalah ayat Quran macam mana sekalipun, ceramahlah kat dia bagi macam mana sekalipun, tapi kalau Allah tak nak dia berubah, kan, tak berubah dia, kalau Allah dah kunci pintu hati dia, habis dia. Begitulah sebaliknya, manusia ni kalau dia keras kepala, dia jahat macam mana pun, tapi kalau Allah Ta'ala nak dia berubah, sekejap je. Betul tak? Macam kita dengar kisah, macam dalam kisah, kalau macam, sekejap ya, saya pada lain. Dia macam kisah Umar kan. Siapa sangka Umar ni yang punya hebat. Kan, semua tahu kisah Umar. Sekeras-keras Umar, dia boleh tak menerima Islam? Boleh. Allah Ta'ala ni boleh twist kejap je hati manusia ni, Allah boleh pusing dia. Sebab apa? Sebab hidayah di tangan Allah. Ada manusia macam Abu Lahab, macam Abu Jahal. Betul tak? Dia ni cakaplah apa pun. Macam Abu Lahab lah contohnya kan. Walaupun ayat Quran dah cakap pada dia akan masuk neraka, dia tak berubah juga lah. Dia macam Abu Jahal betul juga kan. Macam-macam tiap-tiap hari Rasul bagikan peringatan gini. Tak nak juga. Sebab apa? Sebab mereka yang memilih tak nak dengar. Mereka bila menolak, akhirnya Allah sesatkan dia orang sampai mereka mati. Itu pelajaran nombor 2. Sebab itu tuan-tuan, pelajaran nombor 2 inilah kita kena pegang dalam kita memberi nasihat pada orang. Jangan putus semangat. Jangan kita nak berhenti dalam menyampaikan dakwah, memberikan peringatan pada orang. Orang nak terima, dia tak nak terima, nak ikut, tak nak ikut, bukan itu di tangan kita. Kerja kita hanya menyampaikan pesanan saja. Sekalipun orang itu orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin pasangan kita, mungkin anak-anak kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin orang sekeliling kita, kerana Allah sahajalah yang boleh memberikan petunjuk dengan membimbing orang itu untuk menerima petunjuk itu. Jadi kerja kita apa? Menyampaikan saja. Beri nasihat saja. Tegur sahaja. Kerana kita tidak ada kuasa untuk memberikan hidayah. Sebab itu kan, begitu juga sebaliknya begini. Kalau orang ni, dia dah memang dapat hidayah, kalau kita nak sesatkan dia kan, cuba nak pengaruh dia, takkan ada orang boleh buat pengaruh dia kalau Allah tetapkan dia akan istiqamah. Macam itulah. Begitulah sebaliknya. Okey. Pelajaran nombor 3 yang kita dapat pelajari berdasarkan ayat ini ialah apa? Ialah kepentingan mendapat hidayah. Kita dapat pelajaran nombor 3 apa? Betapa besarnya, betapa nikmatnya kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah. Bukan petunjuk sekadar tunjuk ya dalam ayat tu, maknanya bukan sekadar dapat petunjuk, tapi Allah bagi kita kekuatan untuk pilih yang betul tu. Allah bimbing kita, Allah kuatkan pendirian kita. Setelah Allah memberikan kita petunjuk, Allah bimbing kita. Jadi nikmat yang sangat besar apabila Allah memberikan kita hidayah petunjuk. Sebenarnya hidayah dalam ayat tu dia sama macam doa yang kita minta dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkanlah kami, bimbingkanlah kami, istiqamahkanlah kami pada jalan yang lurus. Itulah hidayah. Jadi di antara doa yang besar dalam hidup seorang manusia, dia mesti minta kepada Allah supaya berikan dia petunjuk, bimbing dia dapat petunjuk itu, kemudian istiqamahkan. Jadi tindakan untuk pelajaran nombor 3 ni kita dah lakukan di dalam suratul
Al-Fatihah. Okey, nombor 4, kita dapat pelajari dalam pada ayat ini ialah kebahagiaan, kebahagiaan seseorang ataupun kebahagiaan yang hakiki kalau Allah melapangkan dada kita. Betul tak? Kalau kita ni seorang yang Allah lapangkan dada, seronok kita, bahagia kita tahu sebenarnya. Sebab tu orang tak bahagia ni, sebab tu bahagia kat mana bahagia? Bahagia dekat dada. Kalau kita rasa tenang, dada. Rasa takut, di dada. Rasa happy, gembira dekat dada. Rasa bahagia di dada. Tetap. Jadi kebahagiaan yang hakiki yang kita kena cari dia adalah dilapangkan dada oleh Allah. Apabila dadanya lapang, senang hidup kita. Kenapa ayat tu dia kata Allah melapangkan dadanya untuk Islam, menerima Islam? Maknanya kalau dada kita lapang untuk menerima Islam, ingat ya, Islam ni kalau macam kita dah Islam. Jadi ayat tu sesuai ke dengan kita. Sebenarnya iya. Tahu sebab apa? Sebab apa? Sebab Islam ni dari sudut makna bahasanya, Islam ni apa? Islam ni sebenarnya maknanya adalah al-khudu', tunduk, wal istislam, patuh, berserah diri. Sebab tu seorang tu kalau namanya Islam, sepatutnya dia kena tunduk pada Allah, dia kena patuh pada Allah. Dia kena ikut Allah kata apa. Kalau Allah kata buat ni, dia akan buat. Kalau Allah kata jangan buat, dia tinggal. Itulah orang yang patuh. Kalau dia patuh, itulah sebenarnya makna Islam dari sudut bahasanya. Jadi dalam ayat tadi itu sebenarnya, kalau kita aplikasi yang orang yang sudah Islam, dia akan membawa makna sesiapa yang Allah mengkehendaki dia mendapat petunjuk, lepas tu dibimbing untuk ikut petunjuk itu, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maknanya untuk dia tunduk, dia pasrah, dia ikut, dia taat segala apa jua perintah syariat yang ada di dalam Islam. Macam tu. Sebab apabila kita isytihar kita Islam, maka tentu ada pantang larang. Tentu ada perkara yang kita do, ada perkara yang kita mesti kena buat, ada perkara yang kita tak boleh buat. Jadi Allah Ta'ala ni kalau dia dah bagi petunjuk, batu manusia tu pilih petunjuk tu, maka dadanya akan lapang untuk Islam. Maknanya dia jenis manusia yang apa jua yang Allah suruh, dia buat, dia usaha buat. Apa saja dari Islam, dia tak bungut, dia tak marah. Apa saja Allah datangkan, diterima. Itulah kebahagiaan yang hakiki apabila Allah lapangkan dada kita, tuan-tuan. Kita sebab itu ya, salah satu nikmat besar yang Allah bagi kepada Nabi dalam surah Al-Nashrah, dilapangkan dada. Betul tak? Alam nashrah laka sadrak. Jadi minta kepada Allah, Allah lapangkan dada ni, supaya kita ni kalau nak buat perkara yang Allah wajibkan, kita tak berungut, kita tak jadi malas, kita tak rasa berat. Minta kepada Allah lapangkan dada. So kalau kita lapang dada ni, kita akan terima apa saja takdir dari Allah. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, lawan kepada kebahagiaan tentulah derita. Apa sebenarnya derita yang hakiki sebenarnya? Derita yang hakiki ni bukan derita yang dari sudut dia tak cukup makan, dia tak cukup duit, dia sakit. Bukan itu derita yang sebenar-benarnya. Derita yang sebenar-benarnya lawan kepada bahagia itu kalau dada kita ni sempit. Sempit. Sebab tu orang yang dada sempit ni, banyaklah dada sempit ni kan, diberi nasihat tak nak terima. Betul tak? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang menakutkan, cerita tentang azab Allah tak terkesan. Betul tak?
rasa macam Islam ni macam macam rasa macam Islam ni berat dia sebab apa? Berat macam kenapa Islam ni nak kena buat ni lah, nak kena buat ni lah. Dia rasa macam muak sangat. Apabila Allah datangkan kepada dia satu ujian, dia rasa macam menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir. Sebab apa? Sebab dadinya sempit. Jadi kebahagiaan yang utama apabila Allah lapangkan dada. Maka derita yang hakiki apabila Allah menyempitkan dada kita. Ini berdasarkan kepada ayat yang kita baca tadi. Tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ni juga kita pergi kepada pengajaran nombor 5. Nombor 5 ya. Pengajaran yang berikutnya adalah macam ni. Pengajaran yang adalah okey. Manusia yang dalam pengajaran nombor 5 ni, pengajaran nombor 5 ni adalah manusia ini okey, yang nombor 6 ya. Okey. Manusia ini mempunyai pilihan sebenarnya. Manusia ini Allah berikan dia pilihan. Dia nak terima ke wahyu itu ataupun dia nak tolak wahyu itu. Bukan Allah suka tolak, tapi Allah bagi pilihan. Allah hantar Rasul lah. Allah hantar wahyu. Macam ayat dalam surah Al-Insan itulah. Kan Allah kata, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah kata kami dah bagi dia petunjuk dah. Kami dah tunjukkan dia jalan. Maka terserah kepada dia. Dia nak jadi orang yang syukura ke ataupun kafura atau syakura. Inna hadainahu sabil imma syakiran. Dia nak jadi orang bersyukur ke atau orang yang kufur. Jadi ayat ni sebenarnya menunjukkan bahawasanya kalau sesiapa yang dia mati dalam kesesatan, mati dalam kekafiran, sebenarnya salah siapa? Sebab siapa? Sebab diri sendirilah. Bukan Allah. Sebab apa? Sebab kamu yang memilih untuk tidak mahu beriman, dan akhirnya apabila tolak, bangkang, banyak sangat alasan, helah, akhirnya Allah tutup, Allah matikan pintu hati dia. Itu yang kita dengar ayat yang macam Allah kata fi qulubihim maradun. Kita dengar ayat ni yang Allah kata dia ni pekak, dia ni bisu, dia ni buta. Itu sebenarnya merujuk kepada kesan ataupun peluang yang telah ditutup oleh Allah kepada mereka setelah macam-macam mereka lakukan. Jadi tuan-tuan, daripada pengajaran Munam ni sebenarnya saya nak sampaikan apa yang tidak disampaikan sebenarnya adalah apa balasan yang kita terima sebenarnya ia bersesuaian dengan apa yang kita lakukan. Macam tu sebenarnya. Dia panggil kaedah, dia panggil apa? Dia panggil sesungguhnya al-jazaa min jinsil amal. Sesungguhnya balasan kita akan terima bergantung kepada apa amal kita buat. Nak tahu tak dalam ayat itu apa balasan dia? Balasan dia yang hujung tu lah. Kan Allah sebut perkataan rijsa. Maksudnya siapa yang tak beriman tu Allah timpa kepada rijsa. Rijsa kat situ azab, kecelakaan, keburukan, dia tak dapat apa pun kebaikan. Itulah makna rijsa. Jadi kenapa seseorang itu ditimpa ar-rijs? Kerana la yu'minun. Kat hujung tu kan Allah dah sebut apa? Kadzalika yaj'alullahu rijsa. Kenapa dia dapat rijsa? La yu'minun. Kerana mereka tak nak beriman. Kalau kita lawan balik, kalau kita yu'minun, tak dapatlah rijsa. Tapi kalau kita la yu'minun, maka kita dapatlah rijsa. Jadi moga-moga tuan-tuan rahimani rahimakumullah jelas dengan pengajaran yang tadi, dan kalau kita nak ambil lagi maklumat yang lain, kita boleh katakanlah dari sudut sains memang macam tu. Maksudnya lagi tinggi kita mendaki, lagi tinggi kita naik,
maka dada kita akan rasa sesak. Nafas kita akan berkurangan. Iaitu. Itu di sudut sains lah. Walaupun zaman dulu belum lagi tahu istilah kalau naik lagi tempat tinggi, oksigen berkurangan. Maklumat tu mereka tak tahu sebab mereka tak buat kajian lah, tapi mereka pun faham naik bukit, naik gunung. Macam kita kalau naik anak tangga berpuluh-puluh tangga rasa macam mana? Megah-megah dah. Sempit kan? Berbeza dengan kita tak naik tempat tinggi. Kita naik tempat tinggi pun kita rasa macam, dah naik bukit dah rasa macam, ya Allah, berhenti sekejap lah. Berapa penat dada rasa macam. Jadi orang Arab dulu tahu konsep tu. Cuma mereka tak belajar dari sudut nak naik angkasa, nanti oksigen tak ada, semua-semua tu. Itu ia datang kemudian. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala inilah dalam ayat ini menunjukkan adanya saintifik dari sudut menaik oksigen makin berkurangan apabila berada di tempat yang makin tinggi seperti orang yang berada di angkasa. Begitulah sebaliknya. Baik, kita puan-puan rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukuplah penerangan ringkas untuk pembelajaran kita pada malam ini. Perumpamaan. Tengok balik dah sebenarnya perumpamaan tu. Sebelum kita berhenti, tengok balik perumpamaan tu. Okey. So, Alhamdulillah, kita dah selesai ya. Bilangan yang ke-14, perumpamaan nombor 14. Jadi, minggu depan, hari Khamis pada Jumaat, kita bertemu lagi insyaAllah. Saya minta kalau boleh tuan-tuan bersiap sedia membaca, memahami ni surah Al-An'am ayat 122, muka surat 143. Baca perumpamaan itu terlebih dahulu. Kalau ada kitab tafsir, rujuk dulu apa kata Ibnu Katsir, apa dalam tafsir Jalalain. Kalau ada tafsir Al-Adhhar Buya Hamka, baca Buya Hamka ulas macam mana. Kalau ada tafsir Al-Misbah, baca tafsir Misbah. Baca terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya mudah mengikuti perbahasan pada minggu yang berikutnya. Okay, saya buka ada soalan. Saya buka kalau ada mana-mana soalan, ada mana-mana tambahan, sangat dialu-alukan. Kita sama-sama belajar, sama-sama ambil manfaat. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Ada apa-apa? Boleh ikuti, boleh jelas ke tuan-tuan puan? Ada apa-apa? Ada pertanyaan tak? Dekat FB page ada ke soalan? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Oh, nota saya tak bagi lagi ya. Okey. Okey, kejap. Kalau tiada, kita jumpa insya-Allah pada minggu berikutnya. Moga-moga penerangan ringkas, tadabbur ayat-ayat perumpamaan ni memberikan kita banyak, sedikit sebanyak meningkatkan kefahaman kita. Walaupun tak banyak, Ustaz, dapat saya sikit pun. Ya. Silakan. sorry, bising sikit. Macam kita kan Ustaz, kita ada kawan-kawan bangsa Cina dan India kan masa kita bertugas. Alright. Dan selalunya kita tak adalah kita nak sampaikan tentang Islam dekat dia orang sebab bila kita sibuk dengan kerja kan, kita memang tak pandai berdakwah pun. Tapi kadang-kadang kita tahu dia orang tu baik. Tapi macam Ustaz pernah cakap dululah, hati mereka ni dah dikunci kan, jadi macam ada point tak kita bagi tahu kat dia orang? Nak bagi tahu tu memang kita tak pandai lah. Jadi macam mana sikap kita dengan dia orang ni? Kita kawan baik dengan dia orang. Okey, begini. Yang pertama, sebenarnya seperti saya sebut awal-awal tadi, setiap daripada kita ni sebenarnya Allah telah lahirkan di atas fitrah sebenarnya. Walaupun dia lahir daripada
ibu yang Cina, ibu yang India, ibu yang apa yang bukan agama Islam, sebenarnya bayi dilahirkan semua atas dasar Islam. Sebenarnya semua orang dia ada nilai nak beragama, dia ada fitrah untuk ada kepercayaan kepada Tuhan. Yang itu. Dan apabila kita dakwah, sebenarnya senang nak sampai pada dia. Cuma macam Puan sebut tadi lah, mungkin kita tak berani nak sampaikan, mungkin kita tak tahu nak menyampaikan. Okey, cara menyampaikan dakwah ini ada beberapa bentuk. Kalau kita tak boleh sampaikan dalam bentuk lisan secara verbal, kita sampaikanlah dalam bentuk tak berlisan, iaitu dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tingkah laku. Kan? Contohnya kita jujur waktu kerja, kita seorang yang punctual, kita seorang yang ada integriti, kan? Jadi orang tengok, uish, bagusnya. Okay, jadi apabila dia puji kita, kita jawablah. Oh, sebenarnya inilah Islam. Contoh kawan kita kata kepada, contohnya yang bukan Muslim kata apa? Baguslah you ni kan, selalu bonjak air makan. Jadi kita nak jawab apa pada dia? Kita kata, agama Islam memang ajar I macam ni. Contoh kan, memang ajar saya macam ni. Kenapa? Kena berbaik kepada orang buat baik. Kalau dia kata, bagus ke you ni, I tengok kan masuk ke cepancur lah. Kan? Jadi kita kata pada dia, sebenarnya bukan kerana saya takut dekat bos tu, tapi kita kata tak, sebenarnya Islam memang mengajar saya kena amanah dengan masa. Jadi secara tak langsung, kita tak ajak dia, mainlah masuk Islam. Tapi kita tonjolkan pada perbuatan kita, dan kalau mereka memuji kita, maka kita jawab, I Muslim. Saya Muslim, saya kena buat macam ni. Muslim, saya kena buat macam ni. Jadi secara tak langsung, moga-moga dia akan tertarik dengan Islam. Sebab apa tahu? Sebab Islam ni sebenarnya, orang luar, orang agama lain, mereka melihat Islam pada penganut. Ini yang salah. Macam kita kan, orang duk ingat, macam itulah orang Islam. Macam itulah Islam. Sebenarnya Islam tu contohnya ada orang yang dia tak amanah. Contohnya ada orang dia tak amanah. Jadi orang yang bukan Islam kata, tengok Islam tu tak amanah. Dia salah faham. Yang tak amanah tu orangnya, penganutnya, tapi Islam menyuruh amanah. Maksudnya macam tu. Jadi kita cuba tunjulkan ajaran Islam itu pada perbuatan. Islam mengajar kita pembersih, Islam mengajar kita profesional, Islam mengajar kita macam-macam. Tapi kalau kita buat sesuatu yang buruk di depan mereka, maka secara tak langsung kita telah mengotorkan agama Islam. Betul tak? Betul. Jadi salah satunya macam itulah. Jadi cara dakwah tu kalau tak secara verbal, kita buat dalam bentuk tindakan. Wallahu ta'ala. Itulah sedikit idea yang boleh kita buat bagi kawan-kawan kita yang bukan Islam. Kita ada jiran-jiran macam tu, bagi hadiah, tanya khabar pada mereka. Moga-moga dia kata, oh baguslah you ni. Kita sebenarnya kita nak tunjuk dia bahawa inilah Islam suruh. Moga-moga dia begitu. Moga dapat manfaat, insyaAllah. Baik. Kita sambung insyaAllah pada kelas yang akan datang. Kalau ada satu soalan lagi saya boleh jawab insyaAllah sebelum kita tangguhkan. Adakah yang lain? Kalau nak bagi idea pun sangat dialu-alukan. Tak mestinya saya menjawab. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang ada jawapan yang lebih sesuai, amat dialu-alukan. Okey. Kalau tiada, kita jumpa insyaAllah minggu berikutnya. InsyaAllah besok malam kalau tuan-tuan ada kelapangan, saya jemput ikut kelas Jumaat malam Sabtu. Kita buat kelas pengajian Jejak 25 Rasul. Hari esok malam kita akan sambung episod kedua kisah Nabi Daud. Jadi kalau tuan-tuan memang nak mengetahui kisah 25 Nabi dan Rasul dalam Quran, ikuti. InsyaAllah kalau tak sempat secara langsung, boleh ikuti rakaman di FB page
Malaysian Tadabbur Academy, atau tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube. Nanti tengok Academy Tadabbur channel tu. Boleh ikuti dia, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.